Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, untuk kali ini cikgu akan membincangkan perbincangan eksperimen 2A di muka surat 86 buku teks kimia tingkatan 5. Okey, dalam eksperimen tersebut ada eksperimen untuk membandingkan antara alkana dan alkena. Okey, ada 3 eksperimen yang perlu dijalankan di situ iaitu tindak balas A kejelagaan nyalaan, yang kedua adalah tindak balas dengan air bromin dan yang ketiga adalah tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, untuk video ini cikgu hanya akan membincangkan bahagian perbincangan untuk eksperimen 2A dan cikgu tak akan bincangkan tentang eksperimen. Okey, sekarang kita lihat soalan-soalannya. Soalan perbincangan ada 3 soalan. Okey, soalan yang pertama adalah berdasarkan pemerhatian anda, bandingkan kejelagaan nyalaan heksana dan heksena. Okey, berdasarkan eksperimen, setelah kamu lihat video daripada cikgu-cikgu lain ada di YouTube. Okey, bagaimana nak bandingkan daripada pemerhatian anda apa beza antara kejelagaan nyalaan heksana dan heksena? Okey, perbezaannya adalah kalau heksena lebih berjelaga. Okey, jadi jawapannya adalah heksena terbakar dengan lebih berjelaga berbanding heksana. Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Hitungkan peratus jisim karbon per molekul bagi heksana C6H14 dan heksena C6H12. Okey, jawapannya adalah seperti berikut. Okey, peratus dalam heksana dahulu. Okey, kita kira yang heksana dahulu. Okey, peratus dalam heksana sama dengan 6 darab 12. Okey, 12 ni apa? 12 ni adalah JAR untuk karbon. Okey, JAR untuk karbon adalah 12, manakala JAR untuk hidrogen adalah 1. Okey, jadi di sebelah atas ni, sebab kita nak cari peratus karbon, kenapa kita nak cari peratus karbon? Sebab peratus karbon ni lah yang menyebabkan terjadinya jelaga. Okey, zarah karbon ni menghasilkan jelaga yang warna hitam-hitam tu. Okey, jadi kita nak carilah peratus karbon. Okey, peratus karbon dalam heksana. So, dalam heksana ini kita ada 6. 6 atom karbon, jadi 6 darab dengan JAR untuk karbon 12. Kemudian kamu bahagikan dengan JMR untuk C6H14. Okey, apa itu JMR? JMR itu adalah hasil tambah jisim atom relatif bagi karbon dan jisim atom relatif bagi hidrogen. Okey, jadi per dengan 6 karbon ni darab dengan 12 JR untuk karbon tambah 14 darab 1. 14 ni sebab H ada 14 atom hidrogen. Darab dengan 1 iaitu JR untuk hidrogen. Okey, kemudian kita darab dengan 100 darjah. Okey, sama dengan 83.72%. Okey, ada pelajar yang mungkin tak dapat 83.72%. Kenapa? Kerana kamu salah tekan kalkulator. Cara tekan kalkulator kamu salah. Okey, kalau nak dapat jawapan yang betul, okey, 6 darab 12, kamu letakkan bahagi, kemudian kena letakkan kurungan untuk ini. Untuk yang bahagian bawah ni kamu kena letakkan satu kurungan, tulis semua sekali, lepas tu baru kamu darab dengan 100. Barulah dapat jawapan yang betul. Ataupun kamu jenis yang takut nak tekan kalkulator, takut salah, okay, kamu boleh kira yang sebahagian atas ni dulu, dapat berapa, kemudian kamu kira bahagian bawah, dapat berapa, lepas tu baru darab dengan 100. Okey, jadi peratus karbon dalam heksana kita dapat 83.72%. Okey, kita lihat pula peratus karbon dalam heksena. Okey, dalam heksena 6 darab 12 bahagi dengan 6 darab 12 tambah 12 darab 1. Sebab apa? Sebab hidrogen ini ada 12 atom sahaja. 12 atom hidrogen sahaja. Jadi kat sini tambah 12 darab 1 darab dengan 100. Okey, kita akan dapat 85.71%. Okey, jadi selesailah
jawapan kita bila ditanya tentang hitungkan peratus jisim karbon per molekul. Okey, jadi keyword di sini adalah hitung peratus jisim karbon per molekul. Okey, jadi cara-cara nak kira dia begini. Okey, kita pergi kepada soalan C. Nyatakan hubungan antara peratus karbon mengikut jisim per molekul dalam heksana dan heksena dengan kejelagaan nyalaan. Okey, jawapannya adalah semakin tinggi. Okey, Ustaz. Saya highlightkan kat sini apa keyword penting dalam soalan ni. Soalan ni yang penting dia tanya nyatakan hubungan. Okey, hubungan. Hubungan antara peratus karbon mengikut jisim per molekul dalam heksena nak bandingkan dengan kejelagaan nyalaan. Okey, untuk soalan begini kamu boleh jawab dengan perkataan semakin. Okey, jadi apa hubungannya? Okay, semakin tinggi peratus karbon per molekul, semakin berjelaga nyalaan. Okey, kita boleh lihat tadi, slide yang tadi, jisim karbon untuk heksana, peratus jisim karbon untuk heksana adalah 83.72% berbanding dengan peratus jisim karbon bagi heksana adalah 85.71%. Mana yang lebih tinggi? Heksana yang lebih tinggi. Okey, apa kaitannya? Okey, kamu tengok peratus karbon dalam heksana dia lebih tinggi daripada heksana. Jadi, heksana akan menghasilkan jelaga yang lebih banyak. Okey, sebab tu jawapannya adalah semakin tinggi peratus karbon per molekul, semakin berjelaga nyalaan. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua, cadangkan dua reagen yang dapat digunakan untuk membezakan heksana dan heksena. Terangkan jawapan anda. Jadi dekat sini ada dua soalan. Okey, dua soalan yang kamu perlu jawab. Satu, kamu kena cadangkan reagen dan yang kedua kamu kena terangkan jawapan. Okey, kita jawab dulu soalan yang pertama iaitu cadangkan dua reagen. Okey. Dua reagen yang boleh digunakan untuk membezakan heksana dan heksena ialah larutan kalium manganat 7 berasid dan juga air bromin. Dia suruh cadangkan, jadi kamu cadangkanlah larutan kalium manganat 7 berasid dan juga air bromin. Dua-dua ni boleh digunakan untuk membezakan heksana dan juga heksena. Lepas tu soalan kedua dia suruh terangkan jawapan. Okey, apa yang kita nak terangkan kat sini adalah first kali kamu terangkan jika kamu menggunakan air bromin apa yang berlaku dan jika kamu menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid apa yang berlaku pada heksana dan heksena. Okey, penerangannya di sini heksana tidak menyahwarnakan warna perang air bromin. Tetapi heksena dapat menyahwarnakan warna perang air bromin. Okey, jawapan poin yang seterusnya adalah heksana tidak menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Tetapi heksena dapat menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kamu tengok di sini, apa yang penting di sini keywordnya adalah kamu mesti nyatakan apa warna air bromin tersebut dan nyatakan sama ada dapat menyahwarnakan ataupun tidak dapat menyahwarnakan. Okay, jadi heksana tidak dapat menyahwarnakan warna perang air bromin tetapi heksena dapat menyahwarnakan warna perang air bromin. Okey, sama juga macam larutan kalium manganat 7 berasid. Kamu kena pastikan kamu tuliskan warna larutan kalium manganat 7 berasid tersebut dan nyatakan kalau heksana tidak menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid tetapi heksena dapat menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat berasid. Okey, itu jawapan untuk 2A.
Okey, sebenarnya soalan-soalan perbincangan ini adalah soalan-soalan yang sering ditanya dalam peperiksaan SPM. Jadi, kamu mesti tahu bagaimana nak jawab soalan-soalan ini. Okey, B. Terangkan perbezaan. Okey, di sini kita nak tengok perbezaan. Terangkan perbezaan kereaktifan heksana dan heksena dari segi ikatan kimia dalam molekul mereka. Okey, sekarang kita ditanya tentang perbezaan kereaktifan heksana dan heksena dari segi ikatan dalam molekul mereka. Okey, apa beza kereaktifan heksana dan heksena? Okey, kamu boleh ceritakan tentang hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu dan juga ikatan kovalen apa yang ada dalam heksana dan heksena. Okey. Jadi poin yang pertama adalah kamu terangkan bahawa heksana adalah hidrokarbon tepu yang mengandungi ikatan kovalen tunggal antara karbon atom ataupun antara atom karbon. Okay, tindak balas penambahan tidak berlaku bila ditambah larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, dan heksena pula adalah hidrokarbon tak tepu yang mengandungi ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon, iaitu begini, tunjuklah. Kamu tuliskan bagaimana ikatan kovalen ganda 2. Okey. Tindak balas penambahan berlaku bila ditambah larutan kalium manganat 7 berasid menghasilkan heksana 1,2 diol. Akan menghasilkan heksana 1,2 diol. Okey, tindak balas seimbangnya di sini C6H12 tambah H2O tambah O, atom oksigen menghasilkan C6H12OH2 ataupun dipanggil sebagai heksana 1,2 diol. Okey, cara penamaan ini kita belum belajar lagi. Nanti kita akan belajar pada subtopik penamaan IUPAC. Okey, dekat situ saya akan terangkan bagaimana nak menamakan semua sebatian karbon. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Apakah definisi secara operasi untuk hidrokarbon tak tepu dalam eksperimen ini? Okey, soalan kita dekat sini adalah definisi secara operasi. Okey, kebanyakan pelajar akan takut bila keluar soalan ini sebab soalan ni biasanya tiada dalam buku rujukan. Okey, sebab apa? Dia ada kaitan dengan eksperimen. Okey, setiap eksperimen berbeza definisi secara operasi. Definisi secara operasi ini bukannya definisi ataupun kamu kena nyatakan maksud, tetapi kamu perlu terangkan dua perkara, iaitu what you do dan juga what you observe. Okay, what you do bermaksud apa yang kamu buat. What you observe maksudnya apa yang kamu lihat ataupun apa yang kamu perhatikan. Okay, jadi bila kita nak uji sama ada sesuatu hidrokarbon itu adalah tepu ataupun tak tepu, untuk soalan ni dia minta yang tak tepu. Jadi kalau tak tepu selalunya akan berlaku warna perang. Warna perang kalau guna air bromin, warna perang itu akan dinyah warnakan. Kalau kalium manganat 7 berasid, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid akan dinyah warnakan. Itu menunjukkan bahawa hidrokarbon itu adalah hidrokarbon yang tak tepu. Okey, jadi kita lihat jawapannya. Ada dua jawapan sebenarnya di sini. Saya tunjuk jawapan yang pertama dahulu. Okey, apabila dititiskan air bromin, okey, ini adalah what you do. Apa yang kamu buat? Apabila dititiskan air bromin ke dalam apa? Ke dalam cecair hidrokarbon. Warna perang air bromin dinyah warnakan. Okey, inilah definisi secara operasi. Okey. Kamu cuma perlu tulis satu sahaja, tapi cikgu akan tunjuk dua contoh
untuk jawapan bagi definisi secara operasi untuk hidrokarbon tak tepu ini. Okey. Jawapan yang kedua adalah apabila dititiskan larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam cecair hidrokarbon, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid itu warnakan. Okey, jadi kamu boleh pilihlah sama ada kamu nak jawab yang pertama ataupun yang kedua. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jadi saya nak kamu sediakan laporan yang lengkap bagi eksperimen ini. Okey, terima kasih. Bye.